Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hizan bin Abdul Mada dengan nomor metrik 059264. Insyaallah pada hari yang penuh barokah ini, kumpulan kami akan membincangkan berkaitan syarah hadis beriman dengan hari kiamat menurut perspektif fiqh jihad. Konsep jihad hari ini adalah pemahaman yang lebih luas dan menyeluruh tentang konsep perjuangan dalam Islam. Jihad hari ini merangkumi pemahaman tentang hak asasi manusia, keamanan dan keadilan sosial, dan menekankan kepentingan menggunakan pendekatan kaedah yang lebih damai dalam memperjuangkan hak dan keadilan. Jihad pada hari ini juga menekankan kepentingan penyesuaian dan flexibility dalam melaksanakan jihad selaras dengan ajaran Islam yang menekankan konsep rahmatan lil alamin, yang lebih menekankan tentang peri pentingnya menjaga keharmonian dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia, alam dan Tuhan. Merujuk kepada kamus Lisanil Arab, jihad berasal dari kalimah jim ha dal yang bermaksud menghadapi kesusahan dan mengerah tenaga. Dari segi istilah, Al-Kasani mengatakan jihad pada uruf syarak digunakan pada mengerah sepenuh kemampuan untuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan nyawa, harta, lisan dan lain-lain. Daripada hadis beriman kepada hari akhirat ini, jihad terhadap ilmu pengetahuan menjadi satu keperluan terutama bagi seseorang individu muslim. Lafaz hatta yuqbadul ilm yang bermaksud sehingga dicabut ilmu pengetahuan, yakni pegangan keagamaan, menjadi satu indikasi kepada umat Islam untuk terus menambah ilmu pengetahuan, terutama pengetahuan berkaitan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim," yang bermaksud menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Antara kelebihan dalam menuntut ilmu ialah diangkat darjat mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, "Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Yakni supaya Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama, yakni daripada kalangan kamu dengan beberapa darjat. Selain itu, orang yang berilmu bukan sahaja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi amat bijak dalam menggunakan akal dan mahir berfikir. Setiap perkataan atau tingkah laku yang akan terbit darinya dikupas masak-masak oleh akal. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 71, "Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum badiya afala tasma'un." Maksudnya, bagaimana fikiran kamu jika Allah menjadikan malam kepada kamu tutup selama-lamanya sehingga ke hari kiamat? Tuhan manakah lagi selain Allah yang dapat membawa cahaya yang terang kepada kamu? Maka mengapa kamu tidak mahu menerima kebenaran? Akhir sekali, kelebihan dalam menuntut ilmu juga dikira pahalanya setara dengan berjihad. Dalam konteks pada hari ini, menuntut ilmu adalah salah satu daripada jalan jihad yang menjadi suatu kewajiban kepada setiap umat Islam untuk melakukannya. Sekian sahaja daripada saya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fakur Mu'in Fauzi, nombor metrik 059575 akan menerangkan sikit tentang jihad terhadap harta benda. Daripada hadis beriman kepada hari akhirat tersebut, harta benda adalah satu kemestian yang perlu ada bagi individu muslim kerana harta adalah kurniaan Allah dan sebaik-baik harta adalah demi menolong agama Allah. Lafaz wa huwa al-qatalu wa hatta yaktharu fikum al-malu fayafidu hatta yuhimma rabbul mal man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'rudahu alayhi
فيقول الذي يعرضه عليه لا رباني به. Yang mana maksudnya ialah harta di kalangan kamu menjadi banyak lalu melimpah ruah, sehingga kan pemilik harta inginkan ada orang yang menerima hartanya, lalu ia menawarkannya, maka berkatalah orang yang ditawarkan harta kepadanya, saya tidak inginkan harta itu. Apa yang boleh kita perbuat selagi nyawa di kandung badan ialah sentiasa berusaha mencari harta dari sumber yang halal dan gunakannya ke arah jalan yang diridai Allah, seperti mana sahabat Rasulullah SAW. Antara contoh yang terbaik yang boleh kita ambil adalah sahabat Nabi iaitu Abdul Rahman bin Auf, yang mana beliau adalah seorang sahabat yang terawal memeluk agama Islam. Beliau juga daripada 10 orang yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah SAW, dan termasuk juga 6 ahli syura yang dilantik Sayyidina Umar Al-Khattab dalam menentukan khalifah selepas beliau. Nama sebenar beliau adalah Abdul Amrin, dan apabila sudah memeluk Islam, Rasulullah SAW memanggilnya Abdul Rahman. Beliau telah memeluk agama Islam sebelum Rasulullah SAW memulakan dakwah dan menyebarkannya di rumah Arqam bin Abi Al-Arqam. Saat baginda Nabi Muhammad SAW ingin memutuskan angkatan perang dan menyuruh sahabat untuk berinfak, Abdul Rahman bin Auf segera pulang ke rumahnya, lalu mengambil sejumlah simpanan dan berjumpa Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Rasulullah, saya ada 4,000 dinar dan daripada 4,000 dinar ini, saya berikan 2,000 dinar kepada jalan Allah, dan saya simpan 2,000 dinar lagi untuk modal perniagaan saya." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Mudah-mudahan Allah berkati apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan juga Allah memberkati pada harta yang engkau simpan." Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana maksudnya, sesungguhnya Allah telah memberi daripada orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Surah At-Taubah ayat yang ke-111. Abdul Rahman bin Auf adalah contoh teladan yang patut semua umat Islam contohi, yakni yang sentiasa menginfakkan sebagai harta yang kita miliki kepada jalan Allah, yang mana ianya tidak akan rugi sedikit pun, bahkan Allah akan menambahkan lagi daripada jalan yang tidak disangka-sangka, sebagaimana ayat Al-Quran berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang mana maksudnya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah yang sama itu surah Al-Baqarah ayat 265 sehingga 266, Allah memberikan dua perumpamaan lain. Allah memberikan dua perumpamaan lain bagi hamba-Nya yang berinfak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار في نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang mana maksudnya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka untuk mencari redha Allah dan memperteguhkan jiwa mereka adalah seperti satu kebun di dataran tinggi yang disarang oleh hujan lebat. Lalu kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, hujan gerimis yang pun sudah memadai. Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin kencang yang mengandungi api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Surah Al-Baqarah ayat 256 sehingga 266. Demikian pula satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang infak, iaitu
ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Yang mana maksudnya tidak akan berkurang harta dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kemuliaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah perumpamaan yang orang yang berinfak di jalan Allah, dan pasti Allah tidak akan sesekali memungkiri janjinya. Dan kita juga kena ingat bahawa sejauh mana kedudukan kita di sisi Allah dan manusia adalah sebanyak mana yang kita boleh memberi. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam mestilah berjihad dengan harta yang kita miliki agar ia menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala kelak bahawa kita mempergunakan harta kita untuk membantu agamanya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.